Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan untuk bermadah saya ke sini, tetapi untuk kita sama-sama menghayati, mendalami dan menyelami mauduk bicara yang berbunyi, bandar bebas haiwan terbiar, tanggungjawab kita bersama. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat saudara pengerusi Kombinasi Intelektual Kehakiman Bervisi. Seterusnya, hadirin hadirat yang dikasihi dekat di hati. Assalamualaikum dan salam pembuka bicara ilmiah yang tidak memancing retorik tapi mereda polemik. Warga Dewan yang dikasihi sekalian. Sebelum mulut membuka kata, sebelum lidah mengatur bicara, saya mewartakan dengan lebih jelas pendefinisian tajuk pidato saya. Di bawah Seksyen 43 bahagian 4 Akta Binatang 1953, Semakan 2006 Akta 647, haiwan bermaksud sebarang makhluk yang hidup selain daripada manusia, termasuk mana-mana haiwan, burung, ikan, reptilia atau serangga, sama ada liar atau jinak. Manakala, menurut Kod Amalan Kebajikan Haiwan, haiwan terbiar didefinisikan sebagai semua jenis haiwan yang tidak berlesen atau berlesen yang merayau tanpa tuan atau penyeliaan di tempat awam. Senario ini mempunyai aspek yang begitu meluas, tetapi jika kita renung dan teliti dengan sedalam-dalamnya, terdapat satu aspek yang perlu ditekankan di bawah kata kunci tanggungjawab bersama. Sebenarnya, isu haiwan terbiar bukan lagi perkara luar biasa kerana polemik inilah yang membelenggu kita hari ini dengan pelbagai impak dan memerlukan perhatian semua pihak agar persekitaran dan budaya selamat dapat diwujudkan demi kehidupan sejahtera. Hadirin hadirat sekalian, dalam meniti kehidupan serba moden, masalah anjing berkeliaran semakin hari semakin meluas. Keadaan ini menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk serta mengganggu kesejahteraan hidup. Hal ini disebabkan kerana anjing liar mempunyai parasit, virus, kuman dan bakteria yang akan menjejaskan dan membahayakan kesihatan penduduk. Bukan itu sahaja, situasi ini telah menimbulkan persoalan tentang sejauh manakah keberkesanan pengurusan anjing liar dan terbiar oleh pihak berkuasa tempatan memberi kesan ke atas komuniti setempat. Adakah wujud pengurusan anjing liar yang komprehensif dan teratur di antara kerajaan negeri dan pihak perbandaran dengan masyarakat tempatan bagi mengawal populasi anjing liar? Sebagai contohnya, beberapa tapak boleh dikenal pasti untuk dijadikan sebagai penempatan sementara anjing liar yang ditangkap dan terbiar. Lebih-lebih lagi, kita akan mengenal pasti kesan yang akan didatangkan oleh ancaman anjing liar dan terbiar. Salah satu kesan yang utama ialah anjing liar mengancam ketenteraman awam dengan menggugat keharmonian serta kesejahteraan antara jiran tetangga. Melepaskan suara yang bising yang akan menjadi gangguan kepada penduduk lain yang ingin merehat pada waktu malam. Justru keadaan ini akan menyebabkan isu pencemaran alam sekitar. Tamsilnya, pencemaran alam sekitar melalui najis, bulu dan menyelongkar sampah dan tong sampah yang diselongkar oleh anjing berkeliaran bagi mencari makanan demi kehidupan. Oleh hal yang demikian, penduduk sebagai ahli masyarakat memainkan peranan bersama yang signifikan dalam mengawal anjing liar dan terbiar ini. Warga pendengar yang dihormati, kawalan terhadap masalah haiwan terbiar, terutama anjing liar dan terbiar, merupakan tanggungjawab semua dan tidak sepatutnya meletakkan beban tersebut sepenuhnya kepada pihak berkuasa tempatan semata-mata. Penduduk setempat seharusnya berganding bahu dan bersatu hati. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Dalam isu dengan menjalankan langkah secara holistik seperti anjing jinak haruslah dilesenkan dan pemeriksaan kesihatan terjadual serta membuat laporan kepada pihak majlis jika terdapat gangguan anjing liar.
Indikator saya yang pertama bagi polemik ini ialah fahami impak yang dihadapi, sama ada membebankan, melecehkan maupun menyusahkan rakyat Waimar secara individu. Dalam hal ini, fokus utama sasaran ialah isu anjing terbiar di kawasan pertempatan di bandar-bandar. Sebagaimana yang sering dikeluhkan, anjing liar sering membuang air besar merata-rata tempat tanpa mengira tempat khasnya di hadapan pintu pagar rumah kediaman. Dengan demikian, ramai penduduk yang terpijak atau tayar kereta yang terkena najis anjing apabila keluar dari rumah. Bukan itu sahaja, anjing liar kebiasaannya menakutkan dan cenderung mengejar orang yang berhampiran. Hal ini telah menyebabkan para penduduk tidak lagi berani untuk berjalan kaki di sekitar kawasan tersebut. Oleh itu, penduduk terpaksa untuk menghalau anjing di pintu pagar dan keadaan ini membuang masa serta berpotensi mengalami kecederaan. Impak paling utama ialah jika keadaan ini tidak ditangani, pasti akan menjejaskan imej negara. Anjing liar yang banyak di sesebuah kawasan akan memberi impresi yang buruk kepada orang luar, khasnya para pelancong asing. Mereka akan berasa bahawa bandar dan pihak berkuasa tempatan gagal mewujudkan bandar selamat walaupun pada era modernisasi. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, tiada masalah yang tiada jalan penyelesaian. Begitulah juga dengan isu ini, langkah penyelesaian tetap ada dan bukan hanya dipandang sepi begitu sahaja. Langkah utama yang paling disetujui ialah pengurusan longgokan sampah. Hal ini demikian kerana longgokan sampah yang dapat diurus dengan baik akan memutuskan sumber makanan anjing liar dan terbiar. Oleh itu, anjing liar tidak akan berkeliaran di taman yang tidak ada longgokan sampah. Dengan usaha pragmatik, penambahan operasi untuk tangkapan anjing liar perlu ditingkatkan secara tidak langsung. Operasi tangkapan anjing liar yang bertambah akan dapat mengurangkan bilangan anjing liar dan terbiar. Hadirin dan hadirat yang bijak bestari, dalam aspek pendidikan pula, modul pendidikan awal mengenai penjagaan dan kebajikan haiwan turut diperkenalkan. Penerbitan modul ini hasil kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veteriner dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional adalah titik permulaan bagi kedua-dua jabatan untuk menerapkan pendidikan awal mengenai penjagaan, pengendalian dan kebajikan haiwan dalam kalangan kanak-kanak prasekolah sebelum memperluaskannya kepada pelajar sekolah rendah dan menengah sebagai sebahagian daripada co-curriculum. Dalam aspek penguasaan undang-undang pula, Akta Kebajikan Haiwan 2015 memperuntukkan hukuman lebih berat iaitu penjara sehingga 20 tahun. 20 tahun dan lebih tinggi ke atas mereka yang melakukan kekejaman ke atas haiwan. Tidak membadar ringan akan isu ini, Majlis Bandaraya dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veteriner JPV terlibat dalam usaha memperinci prosedur operasi standard SOP terbaik menangani isu anjing terbiar serta haiwan ternakan berkeliaran di daerah ini. Kerjasama kedua-dua pihak tersebut termasuk meneliti semula undang-undang sedia ada supaya konflik dalam kalangan masyarakat dalam kedua-dua isu berkenaan dapat dicari jalan penyelesaian segera. Hadirin yang bijaksana, nampaknya peluang untuk saya meneruskan kata pada hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengingatkan hadirin sekali lagi bahawa bandar bebas haiwan terbiar tanggungjawab kita bersama. Tuntasnya, mekanisme kawalan terhadap isu haiwan liar dan terbiar merupakan usaha berterusan dan tidak harus dipandang mudah demi mewujudkan persekitaran selamat, sejahtera dan kondusif. Oleh itu, kita berharap agar semua pihak sama-sama berganding bahu dengan kebersamaan tinggi agar cakna dan waspada akan punca kesan maupun langkah komprehensif bagi mengatasi isu ini. Mari kita pegang misi ini, basmi bukan anaya serta santuni kebajikan haiwan. Tanggungjawab ini kita pikul bersama-sama. Saya akhiri pidato saya hari ini dengan serangkap pantun. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman. Lain kali bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum.